Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 2? Cikgu harap murid-murid tahun 2 dalam keadaan sihat-sihat ya. Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Mi dalam subjek Bahasa Melayu tahun 2. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita hendak menghasilkan penulisan naratif secara separa terkawal, di mana selepas kamu faham, kamu dah boleh melengkapkan cerita berdasarkan gambar. Okey, cikgu ceritakan sikitlah apa itu penulisan naratif secara separa terkawal. Maksudnya kamu menggunakan ataupun diberi peluang untuk menggunakan sedikit daya pemikiran untuk memilih perkataan yang sesuai untuk cerita tersebut dan disesuaikan dengan pengajaran guru. Maknanya bila cikgu mengajar tu, kamu buat tokok tambah lah untuk menggunakan perkataan yang sesuai. Hanya sedikit sahaja kamu kongsikan daya pemikiran kamu untuk kamu membuat jawapan. Maknanya tak perlu kamu buat panjang-panjang, cukup sekadar jawapan atau perkataan yang kamu hendak bina tu ataupun berikan bersesuaian dengan cerita tersebut. Okey, jom kita belajar. Kalau tak belajar, kita tak faham kan? Jom kita belajar sama-sama ya. Okey, kamu juga boleh buat penyamakan hasil kerja rumah kamu yang kita nak belajar pada hari ini, muka surat 64 dan 65 dalam buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2, Jilid 2. Okey, jom baca sama-sama. Lengkapkan karangan berpandukan gambar. Sedapnya belut. Okey, jadi kamu lihat ini situasi gambar pertama. Kamu perhatikan, nanti kita baca ceritanya. Ini situasi gambar kedua. Dia sedang pilih belut kan. Okey, ini yang ketiga. Maknanya kaunter dengan orang yang sedang makan lah. Dia ada tempat duduk. Okey, situasi gambar 4. Tukang masak memasak belut yang dimintalah, maknanya terpulang nak masak belut tu ikut menu apa, ikut pada cita rasa pelanggan. Okey, jom kita pergi kepada buku surat 65. Okey, Rizal pengusaha belut. Dia menternak belut di kawasan Dia menternak belut di kawasan rumahnya sahaja. Belut itu dijual di kedai makan neneknya. Mula-mula dia membeli tong yang diperbuat daripada plastik. Ini tong Okey, ini tong dibuat daripada plastik. Dia meletakkan tong itu tempat kosong. Agak-agak kamu Rizal meletakkan tong tu di mana? Kalau kita lihat kat sini. Tak apa. Jawapan kamu tu boleh diterima. Maksudnya tak ada complicated ataupun nak susah-susah, sama ada kamu nak menjawab asalkan logical berdasarkan gambar. Kalau cikgu rasa ini di hadapan jadi kamu buatlah apa? Di hadapan rumah. Okey. Sekejap. Di hadapan rumah. Okey, di dengan hadapan ni jauh sebab hadapan ni bukan perbuatan. Okey, titik dah ada. Kalau kamu dia meletakkan tong itu di belakang rumah pun boleh dikira betul. Tak ada masalah asalkan jawapan kamu tu macam bersesuaian. Takkanlah kamu nak letakkan tong ini di dalam hutan. Memang taklah. Memang tak boleh lah. Biasanya mesti dekat-dekat dengan rumah. Sebab dia dah kata kat sini. Dia menternak belut di kawasan rumahnya sahaja. Jadi mestilah di antara di tepi rumah ke, di belakang rumah ke, masih boleh diterima untuk jawapan kamu kalau kamu letak macam tu. Ini pendapat cikgu sajalah. Okey. Dia memasang jaring pada tong supaya belut tidak keluar. Seterusnya dia melepaskan apa ni? Kalau kamu lihat. Masih lagi pada situasi gambar pertama. Dia melepaskan anak belut. Anak belut Okey, maknanya dia lepaskan anak belut ke dalam tong itu. Dia juga memasang motor air agar belut mendapat udara yang secukupnya. Maksudnya mestilah biasanya orang bela ni daripada kecil sampailah dia besar ataupun matang barulah kita boleh makan kan. Ada juga dia peniaga ni dia beli yang memang dah besar lah. Tapi jawapan kat sini pun sesuai. Kalau kamu letak seterusnya dia melepaskan belut pun boleh diterima lagi. Kalau anak belut pun
Lebih cantik ayatnya kan. Dia melepaskan anak belut ke dalam tong itu. Dia juga memasang motor air agar belut mendapat udara yang secukupnya. Apabila belut sudah besar, dia melepaskan belut itu ke mana? Bila dah besar, barulah dia lepaskan kepada dia masukkan ke dalam akuarium. Jadi maknanya pelanggan boleh pilih kan, yang segar-segar lagi. Bila pilih hidup-hidup ni, bila kita masak memang sedap. Jadi ke dalam akuarium. Ingat, ke dengan dalam ni jauh sebab dalam bukan perbuatan. Okey. Cikgu ulang lagi sekali. Dia melepaskan belut itu ke dalam akuarium di kedai neneknya. Selepas itu, pelanggan akan memilih belut yang hendak dimakan. Kalau kita lihat kat gambar ni, macam cikgu cakap tadilah, dia akan pilih kan, mana yang dia suka, besar mana, kecil mana kan. Okey. Pelanggan tempat kosong yang dikehendaki. Jadi apa? Cikgu dah cakap tadi, sambil-sambil cikgu cakap, kalau kamu dengar betul-betul, pelanggan memilih belut. Bukan anak belut lagi tau. Dia tak makan anak belut. Belut yang dah dewasa kan, dia dah matang. Jadi pelanggan memilih belut yang dikehendakinya. Pelanggan memberikan belut itu kepada tukang masak. Tukang masak akan tukang masak apa? Cuba kamu lihat. Tukang masak apa lagi? Dia mestilah memasak. Okey, tukang masak akan, cikgu letak kat sini tengah sikit. Memasak mengikut jenis makanan yang dipesan oleh pelanggannya, seperti sup ataupun masakan pedas. Okey, tempat kosong berasa puas kerana dapat memilih dan makan belut yang berkhasiat. Siapakah yang memilih dan makan belut tu? Siapa? Kalau kamu baca kat ayat ni pun kamu dah tahu jenis masakan yang dipesan oleh pelanggannya. Jadi dekat sini kita ulang je balik. Kamu masih boleh gunakan perkataan yang dah memang digunakan untuk ayat sebelumnya kan. Digunakan saja. Pelanggan berasa puas kerana dapat memilih dan makan belut yang berkhasiat. Rizal sangat gembira kerana hasil belutnya dapat memajukan restoran neneknya juga. Okey, jadi kita dah berjaya lengkapkan cerita. Jadi kamu dah boleh faham lah. Ini maksud cikgu tadi. Maksudnya kita gunakan perkataan yang sesuai, yang logik, yang orang kata memang bila kita baca tu berpandukan gambar betul kan. Maknanya logik lah maksudnya. Okey, setakat itu sahajalah cikgu terangkan pada hari ini. Cikgu harap sedikit sebanyak dapat membantu untuk kamu buat jawapan ataupun yang dah buat tu. Alhamdulillah, tahniah kepada yang betul semua. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Cikgu minta maaf jika video kali ini ada kekurangan. Cikgu membantu setakat yang cikgu mampu. Okey, kita jumpa lagi pada tajuk-tajuk yang seterusnya. Terima kasih. Bye.